Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an takallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu ini, majlis yang dihadiri oleh para malaikat, yang mana orang yang di dalamnya sentiasa mendapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga kita semua sentiasa istiqamah dalam keadaan ini, sentiasa menuntut, sentiasa belajar ilmu. Moga-moga Allah tutup, Allah tarik nyawa kita juga dalam keadaan ini, insya-Allah. Dan tuan yang dikasihi dan dimati Allah Subhanahu wa taala sekalian, menuju sempat sampai flight landing tadi pukul 6 suku. Terus pecuk datang ke sini sampai rumah pukul 7. Mandi-mandi tu datang ke sini. Jadi kawan-kawan saya kata hebat hantar ni kata. Sebab tu ramai pensyarah universiti ni jarang yang mengajar kat masjid. Sebab dia dah makin tua kan. Jadi dulu saya rasa saya tak percaya juga, kata saya okey je. Tapi bila dah ni cerita 10 tahun lepas, tapi dah sekarang dah masuk 45 ni terasa dah. Longgar lutut lah, macam-macam rasa. Tapi saya sahut cabaran Allah tunjuk kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ni dituju pada bukan saudara saya seorang. Ayat ni dituju pada tuan-tuan sekalian juga. Saya tengok ada yang masih lagi pakai baju pejabat sampai ke sini. Tuhan tunjuk pada kita, wahai orang yang beriman, kamu nak tak aku tunjuk pada kamu satu jenis perniagaan yang confirm kamu tidak akan rugi. Dan perniagaan ini bukan calang-calang perniagaan. Perniagaan ini akan selamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diselamat pada azab Allah, dalam mati seesok akhirat dua jenisnya, dia tak ada tengah-tengah. Aku tak masuk syurga, aku tak masuk neraka, duduk tengah-tengah tak ada. Kalau tidak ke neraka, ke syurga kita. Jadi kalau Allah selamatkan kita daripada azab api neraka, di mana kita? Maka di syurgalah kita. Siapa orang tu? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Dia pegang sungguh-sungguh apa Allah perintah. Dia pegang sungguh-sungguh apa Rasul suruh. Tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan dia bermujahadah mencari ilmu, bermujahadah di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa raga mereka. Jadi moga-moga kita semua termasuk dari golongan ayat yang Allah sebut tadi, yang akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebagai biasa saya akan baca beberapa soalan yang datang ke WhatsApp pada saya ni. Salah satunya dua soalan ni juga biasa kita jawab sebelum ni mungkin di tempat-tempat yang lain. Dia kata, salam Prof, malam ni kuliah berjalan seperti biasa. Orang sebut dah. Tak tahu siapa nombor ni kan. 011-84343 127. Cantik nombor dia ni. Masa saya sampai ke masjid untuk solat Jumaat, ketika itu imam telah duduk antara dua sujud dan telah membaca tasyahud. Jadi pada masa yang tersebut, adakah saya kena niat solat Jumaat atau Zuhur? Dan sekiranya kena niat solat Jumaat, adakah solat 2 rakaat atau 4 rakaat? Okey, ni biasa ni. Jadi kita maklum bahawa apabila sebut rakaat, maknanya kita ni bersandarkan kepada perkataan rukuk. Kenapa disebut rakaat, tak sebut sajadat? Jadi kita nak pastikan apabila kita solat secara berjemaah, kita dapat rakaat tersebut atau tidak, pastikan kita dapat rukuk dengan imam tersebut dengan cara sempurna, setidak-tidaknya dengan qadar subhanallah sekali. Lebih-lebih lagi solat Jumaat. Kalau kita tertinggal solat Jumaat, rakaat contohnya tak ada solat Jumaat, kita sempat rukuk pada rakaat yang kedua. Maknanya lepas salam nanti kita just tambah 1 rakaat. Jadi dalam masa akad takbir tadi hanya kita niat solat Jumaat lah. Ya, solat Jumaat, jadi bangkit lepas imam bagi salam tambah lagi 1 rakaat. Jadi tak ada masalah, selesai. Jadi isu ni apabila kita dapat imam
yang bukan pada rokok, maka secara otomatik rakaat tersebut tak dapat. Hatta di rakaat pertama, apabila kita mari pada rakaat pertama solat Jumaat, imam sudah bersujud, rokok dah tertinggal dah. Maka rakaat tersebut tak dapat, imam bangkit rakaat kedua imam itu barulah rakaat pertama bagi kita. Tapi kalau kita tak dapat juga rakaat kedua pun tak dapat, kita tengok imam dah sujud pada rakaat yang kedua, maka masa kita akad takbir tu on the spot, kita niat terus solat Zuhur. Tak perlulah kita niat solat Jumaat sebab confirm tak sampai dah ketika itu. Melainkan timbul ragu dalam jiwa kita, kita mari solat Jumaat dan kita sempat rokok dengan imam, cuma hati kita berbisik-bisik, kita tak nampak kedudukan imam. Just kita berpandu kepada jemaah begitu ramai, aku rasa aku dapat rokok. Tiba-tiba timbul detik ketika bagi salat nak tahiyat akhir tu, kita terdetik, tak ada rokok aku dapat ke tidak. Jadi kalau kita dah was-was sebelum bagi salam, saya beritahu banyak kali, kalau was-was timbul selepas salam, tinggalkan dia, tak ada masalah. Kalau was-was sebelum salam, maka anggaplah rakaat tersebut tak dapat. Bagaimana dengan niat Jumaat tadi? Maka kita tukar je niat, maknanya kita maklum, aku tak dapat di Jumaat ni, aku solat Zuhur, maka sudah memadai dengan niat tersebut. Okey. Soalan yang kedua. Saya dengar program soal jawab agama dalam radio IKIM yang mana pendengar ada menanya seorang ustaz dalam program tersebut mengenai solat sunat selepas subuh dibolehkan atau tidak. Ustaz tersebut jawab boleh atas alasan pernah katanya Rasulullah pernah nampak ada jemaah solat sunat subuh, lalu baginda tunggu sehingga ia selesai solat dan baginda bertanya pada orang tersebut. Lalu orang tersebut menjawab, saya terlupa, saya terlambat untuk solat qabliyah subuh, jadi saya qada solat tersebut. Maka Nabi pun diam. Maka jawapan ustaz di IKIM itu betul. Jadi kita maklum bahawa sunat-sunat yang muakkad, sunat-sunat yang muakkad, solat qabliyah subuh, ada sunat fajar, solat qabliyah zuhur, solat ba'diyah zuhur, solat ba'diyah maghrib, solat ba'diyah isyak, dia panggil solat sunat muakkadah, solat besar. Maka Nabi sangat jarang tinggal, seolah-olah sahabat menganggap bahawa seperti wajib. Sebenarnya tidak wajib, nak beritahu Nabi ambil beratnya solat sunat 10, 12 rakaat tadi. Nah, setengah kata 10, sebab 10 tu, dua-dua tadi, setengah kata 12 tu, mereka mengatakan solat qabliyah zuhur tu 4 rakaat, sebab tu jadi 12. Nah, jadi, kalau orang dah terbiasa solat sunat qabliyah subuh, tiba-tiba dia tertinggal disebab mari lambat tadi, maka Nabi pun, seorang sahabat tu dah biasa, lepas Assalamualaikum, dia pergi belakang dia akad takbir. Nabi tengok je. Tengok sikap Nabi. Nabi tak tanya, kau tengok solat, mu solat apa tu? Nabi tak buat, Nabi biarkan dulu. Mana dah tahu ada hujah dia. Nah, tu sikap Rasulullah kita, tengok orang buat silap tu, pukul dulu. Baru tanya, mu salah ke tidak. Tu perangai. Jadi Nabi lepas solat tu, Nabi panggil, mari sekejap. Mau solat ke apa tadi? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak sempat solat qabliyah subuh sebab aku dah biasa solat qabliyah subuh. Tadi aku nak qada solat, aku tak sempat tadi. Maka Nabi bersenyap. Jadi, kalau senyap Nabi, menandakan benda tu, boleh. Kalau senyap kita, tanda tak reti. Ada beza. Ada beza senyap Nabi tu, kira boleh, tak ada masalah. Mana boleh kita qada solat sunat, tak jadi masalah. Wallahu'alam. Okey. Baru ni kita berhenti pada 7 hari bulan 2 muka surat 180 mengenai sebab-sebab seseorang itu boleh bertayamum. Dan kita dah baca baru ni, jika seorang itu tak ada air, yang B baru ni, jika seorang terluka, sakit dan sebagainya tak boleh guna air. Dan malam ni kita masuk, iaitu orang dibolehkan juga bertayamum jika air teramat sejuk dan diduga kuat apabila digunakan akan menimbulkan bahaya. Tapi dengan syarat seseorang itu tidak dapat memanaskan air tersebut meskipun dengan cara mengupahnya. Kita duduk Malaysia tak timbul isu tu. Kita kata apa tak sejuk sampai nak tayamum. Jangan. Kita duduk di negara-negara yang sejuk, negara-negara yang suhu salji dan sebagainya, ya Allah, tinggal air panas menggelegak tak atas meja setengah jam jadi air batu atas meja kita tu. Tak payah tak lebih sejuk pun. Jadi tu masalah dia. Jadi di sini berdasar pada pendapat kitab ini mengatakan bahawa seseorang yang dalam keadaan terlampau sejuk, terlalu sejuk sehingga dia tidak boleh panaskan air. Maknanya terlampau sejuk dan tidak ada air panas yang boleh menyejukkannya. Jadi makna ketika itu dia boleh bertayamum. Okey. Yang tu kita maklum. Ustaz, kalau kita duduk di Malaysia, misalnya kata ada satu penyakit yang misteri. Mungkin, wallahu alam, saya tak pernah dengar. Tapi tak mustahil. Macam coronavirus pun kita tak boleh nak imagine. Dia datang.
Penyakit-penyakit ni, setiap orang dia ada penyakit yang mana tak serupa dengan orang. Maka dia kata pakcik ni tak boleh kena air. Kalau pakcik kena air, tulang dia akan retak sedang duduk Malaysia. Contoh dia kata, tulang akan retak, akan penyakit musibah. Bagaimana kalau pakcik guna air heater ke apa? Doktor kata tak boleh juga. Kalau nama dia air, kena kat tangan pakcik ni. Doktor yang Islam, yang adil, dia cakap begitu. Kalau guna air panas sekalipun tak boleh guna, maka bagi orang tersebut, dia boleh bertayamum. Maka tak salah dia bertayamum. Jadi maknanya, bukan setakat tak ada air, bahkan dalam keadaan darurat, begitu juga boleh dia guna dengan cara bertayamum. Yang D, jika air berhampiran dengan seseorang tetapi dia khawatir terhadap keselamatan dirinya, kehormatannya dan hartanya, khawatir ditinggalkan oleh rakan-rakan rombongannya, keberadaan air itu terhalang oleh musuh amat diguruni tanpa mengira musuh dari kalangan manusia atau jenis yang lain, maka dalam sebegini ia juga boleh bertayamum. Contohnya dikatakanlah seorang tu dah ada kebun, dalam buka kebun dalam bukit mana-mana, dan dia tahu dah, biasa orang dalam hutan ni dia boleh rasa. Dia bau tu, ini bau benda tak seronok ni bawah rumah kita ni. Okey, bau rimau ke apa kan. Orang biasa memburu ni tahu. Jadi nak turun, nak ambil air semayan tak boleh. Air ada atas rumah tu mungkin tak cukup atau boleh untuk minum sahaja. Maka orang itu juga tergolong golongan yang boleh bertayamum dan tidak diperlu qadakkan solatnya. Begitu juga seorang contoh dulu, zaman dahulu, tandas duduk kat luar rumah. Sekarang ni, dalam bilik tidur pada tandas. Dulu nak keluar terpaksa keluar rumah nak pergi tandas. Khususnya orang perempuan, suami pergi bekerja dan sebagainya, keluar rumah takut. Dan rumah pun tak ada air, tak ingat nak ambil air. Ataupun katakanlah air sambung dengan paip, tiba-tiba enjin telaga pula rusak pula, air tak boleh sedut. Nak pergi ambil kat telaga kat luar sana. Malam pula gelap gulita. Maka ketika itu juga dibolehkan bertayamum. Ustaz, takut hantu ustaz. Hantu tu awak pakai hantu tu. Tak kira. Mana hantu tak termasuk. Takut keselamatan diri, mungkin ada orang cuba untuk mengancam keselamatannya dan sebagainya, maka ketika itu juga tergolong-golongan yang boleh untuk dia bertayamum. Yang I, muka surat 182. Jika seseorang memerlukan air, sama ada untuk keperluan mendesak mahampun atau keperluan yang akan datang, seperti keperluan minum atau keperluan minum selain dirinya, mungkin untuk dirinya, untuk binatang dan sebagainya, air tak cukup, maka ketika itu orang tersebut juga dibolehkan untuk bertayamum. Ini saya flashback balik, umum begitu saja. Yang F-nya, jika seorang sanggup menggunakan air tapi khawatir akan habis waktu solat apabila memakainya untuk berwuduk atau mandi, maka dalam keadaan seperti itu dia juga hendaklah bertayamum dan mengerjakan solat tanpa diwajib mengulangi. Ini khilaf ulama. Contoh dia kata, rumah dia agak jauh sikit dari tempat nak ambil air, ada airnya tapi agak jauh sikit tempatnya. Dia kata dah, maknanya jaraknya bolehlah nak sampai, tapi ni saya kata kalau dia pergi ambil air di situ, nescaya boleh menyebabkan waktunya habis, tak sempat yang nak solat. Maka mengikut jumhur para ulama mengatakan bahawa dia boleh bertayamum, tetapi Imam Syafi'i kata tak boleh. Sekiranya kamu tahu ada air mana tempat sehingga melangkaui waktu sekalipun dan jaraknya tidaklah begitu jauh, maka wajib kamu kena ambil air, dan sekiranya habis waktu, wajib diqadakkan solat kamu. Ini yang banyak dipegang oleh mazhab Syafi'i. Itu secara umum yang saya sebut pada minggu yang sebelumnya. Okey, ini yang kita nak bincang sedikit mengenai tanah yang boleh digunakan untuk tayamum. Ini fokus kita pada malam ni. Kita maklum bahawa kalau kita tengok dalam Quran sebut fatayammamu sa'idan tayyibah. Maka apabila kamu nak bertayamum, maka hendaklah kamu bertayamum menggunakan debu yang bersih, yang suci, yang baik. Maka para ulama pun berselisih di kalangan mereka. Apakah yang dimaksudkan debu ini? Majoriti para ulama, khususnya yang dipelopori oleh mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, mengatakan bahawa yang dimaksudkan debu inilah debu yang asalnya ambil daripada tanah betul. Tak boleh nak ambil daripada dinding, tak boleh nak ambil daripada habuk-habuk, tak boleh. Mesti ia asal daripada tanah yang betul. Maknanya kita tengok tanah di situ, boleh ambil tanah tersebut, letak kat rumah, tak ada masalah. Yang pentingnya kita ambil daripada situ. Ini tanah kita contohnya. Mesti ambil daripada situ. Tak boleh ambil lain. Ini jumhur para ulama pegang begitu. Okey, baik. Kalau kita kata begitu, kita bukan nak menyanggah Imam Syafi'i, tidak. Kita nak tengok segi realiti sebenarnya. Kalaulah kita katakanlah Negeri Sembilan istilah catu air, tak ada air.
Tak hujan, air tak ada. Jadi kita boleh ambil debu di mana-mana tuan-tuan kan? Banyak debu kat sini, kat masjid banyak. Sebab debu ni jangan bimbang, sebab bersih payah. Boleh ambil mana-mana ada. Macam mana keadaan kalau berlakunya banjir? Banjir, air tak ada. Sebagaimana saya cerita yang berlaku kawan sahabat-sahabat saya buat research di Pahang ketika 7 tahun berapa yang banjir besar 2014 berapa. Yang besar di Pahang, dia pergi ke Pahang ketika itu bukan setakat isu nak ambil wudu. Nak ke bumi jenazah pun tak boleh ketika itu. Ketika itu jenazah ni meninggal di Temerloh, tak salah saya. Kawan saya cerita tu, dia meninggal di sekolah. Maknanya penempatan di sekolah, meninggal di sekolah pun penempatan duduk di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 3, tingkat 1 bawah ni langsung tak boleh turun air. Dan apabila mengecek air tu pun air pula air yang berpenyakit. Kat belakang sana tu ada kandang babi. Tengok kan? Pak kita tak berlaku, kita susah nak MAG. Tapi itu berlaku. Dia cerita tu, dia pergi buat research begitu. Jadi nak sentuh, nak ambil wuduk, nak menggunakan air banjir tersebut, takut kena penyakit. Terpaksa tunggu air yang bersih sampai daripada bantuan. Nak bertayamum macam mana? Debu mustahil, boleh musim hujan. Mana nak ambil? Sebab itulah ada satu pandangan yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala anhu, yang dilahirkan pada tahun 80, yang meninggal pada 150 Hijrah ketika 70 tahun umur dia. Yang pengasas tok guru kepada mazhab Maliki, tok guru pada Syafi'i, tok guru pada Hambali. Antaranya yang satu-satunya membenarkan kita bertayamum menggunakan mana-mana debu, hatta debu daripada batu kapur pun boleh digunakan, habuk boleh digunakan. Jadi saya lah kalau bertanya saya, ustaz, so macam mana saya nak buat? Bagi saya, kalau tidak jadi masalah, kita dalam keadaan normal, maka bolehlah kita guna mazhab Syafi'i dan jumhur para ulama, majoriti ulama tadi. Tapi kalau dalam darurat, sebab kalau tak debu tak ada, Imam Syafi'i kata debu tak ada, air tak ada, wajib kamu kena solat hormati waktu, dan lepas tu pula air ada, wajib kamu kena qada balik solat kamu. Berbeza dengan Imam Abu Hanifah kata, kalau tak ada air, tak ada debu, maka ambillah debu-debu di dinding, di mana sebagainya, kamu bertayamum menggunakan debu tersebut, maka solatlah sedemikian, maka tidak perlu diulang balik solat kamu. Maka saya nasihatkan, guna mazhab jumhur Syafi'i tadi, tetapi kalaulah darurat yang sangat-sangat, yang mana tidak membolehkan kita ambil air, tak membolehkan kita guna debu yang normal, maka ambillah pandangan ini dalam keadaan darurat tadi. Kalau tidak, kalaulah kata seminggu, kita terpaksa kena solat hormatin waktu. Bayangkanlah 1 hari, 17 waktu, kalau 10 hari, 170 rakaat, tuan-tuan kena qada balik solat. Confirm takkan qada solat tu. Jadi di sini ada rukhsahnya pandangan para ulama. Sebab tu saya ulang banyak kali, kadang-kadang orang yang kasar bahasanya, orang yang tidak faham ilmu, dia akan kata, kenapa banyak pandangan ulama ni? Pening kepala nak ikut pada satu. Pening sebab tuan-tuan tak nak buat. Kalau buat tak pening kepala. Jadi mungkin berlaku isu-isu keadaan tertentu, pandangan ulama inilah yang akan jadi panduan kepada kita. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Okey, dia kata yang keduanya, dia kata apabila kita nak bertayamum, mestilah menggunakan debu yang suci, sa'idan tayyibah. Yang kedua, mestilah waktunya masuk. Okey, ini perkara-perkara ni saya nak sebut sikit mengenai perkara yang masuk ni, muka surat yang berikut nanti saya bincang nanti. Dia kata, tata cara bertayamum, kita maklum bahawa tayamum ni seperti biasalah. Kita tepuk dan saya rasa tuan-tuan ramai dah pernah tengok ustaz-ustaz cerita bagaimana kita nak bertayamum. Jadi misal kata ni tayamum kita ni tanah. Sekarang ni banyak dah masa saya panel penasihat JAKIM dulu, panel syariah JAKIM, ada satu research yang telah dibuat oleh Universiti Utara, UUM. Dia telah pecahkan debu itu, pasir itu, kepada beberapa ratus bahagian, sehingga halus betul-betul. Dia letak dalam satu kertas yang macam bungkus nasi tu, baginya dalam coklat tu. Dia letak, dia buat proses macam mana. Kalau kita tengok kibah macam ni, macam debu tak ada. Tapi apabila kita buka, kita letak tangan kita, ada bekas kesan. Itu tanah yang telah dibuat, diproses dan sebagainya. Banyak jenis yang ada zaman sekarang ni kita boleh guna. Jadi apabila kita nak buat, cara yang paling mudah untuk bertayamum ni, sama ada kita bertayamum untuk kita, ataupun kita tayamum untuk pasangan suami isteri kita, ataupun orang yang sakit. Sama je keadaannya.
Mungkin tak kena kat kita, mungkin kena kat suami kita. Suami kita tak boleh kena air, tapi boleh kena debu. Maka kita boleh bertayamum sebagaimana saya sebut bab wuduk dulu. Kalau bab wuduk, kita boleh pakai sarung tangan, misal sarung tangan atau kata good morning dan sebagainya, tuan ambil celup air, perah kat luar. Tapi dengan syarat, mesti kita kena niat tangan kita ambil sebagai pencebok. InsyaAllah kita akan cerita nanti. Jadi untuk tayamum ni begini. Tayamum katakanlah ini debunya, maka ambil debu tersebut, tangan kita ni, ada beberapa kaedah lah Ustaz cerita dalam kitab begitu. Tepuk tangan sini, maka genggam ke tangan kita bersini. Setelah kata tepuk di sini, tepuk tempat lain pula, takut tanah jadi mustakmal. Banyaklah mustakmal. Sebesar-besar tanah mana ada mustakmalnya. Jadi tepuk sini jatuh sini tak ada masalah. Tepuk sini jatuh sini pun okey. Jadi untuk tangan yang pertama ni, yang kiri ni mulakan dengan kanan, sapu. Kalau boleh biar dengan cara yang paling sempurna. Cicir ni kena buka. Tapi tak payahlah kita buat begini, tak payah. Ambil sini, sarik atas dan pusing ke bawah, naik ke atas sehinggalah ke sini. Ke sini jangan kacau. Sebab kita nak guna debu ni balik untuk guna tangan ni. Jadi, tak ingat muka satu lagi. Muka mula-mula sekali. Okey, tepuk tangan ni, guna dua tangan, maka ambil untuk di muka terlebih dahulu. Katakanlah ni dahi kita sebanyak kali ni setengah-setengah orang ni kepala kat sini, dahi kat dia kan. Ni dahi kita kat sini, tak kira kat sini. Hak jenis kepala yang ujung rambut kat sini. Ustaz, saya rambut saya kat belakang ni ada ustaz. Ni awak belajar kat sekolah mana dahi kat sini? Dahi kat sini je. Jadi maknanya sapu ni dua-dua tangan ambil macam kita ambil wuduk gini saja. Jadi maknanya kalau kita ada janggut, tak payahlah kita masuk bawah janggut. Tarik je begini, masuk, tarik. Sudah memadai. Sekali. Nak dua kali pun silakan, tapi sekali sudah memadai. Okey, yang kedua, baru tepuk tangan yang kedua, ambil tangan kanan seperti yang saya sebut tadi, sehingga atas ni, dan kita pusing ke bawah sehingga tangan sini. Begitu juga yang kiri, ambil tangan sini. Cuma Imam Syafi'i ni dia agak cermat sikit dalam bab ini. Apabila sapu di sini, tarik di sini, sapu di sini, dia suruh buat begini. Dia suruh buat begini. Ni Syafi'i dia cermat sikit dalam isu ini. Jadi banyak cara-cara yang boleh kita guna untuk bertayamum. Okey, kita pergi lagi. Dia kata seseorang yang wajib berniat terlebih dahulu. Jadi niat ketika mana tuan-tuan? Kita niat ketika kita sapu debu di muka. Macam kita berwuduk. Kalau kita berwuduk, misalnya seorang itu, dia sakit. Dia boleh kena air tempat anggota yang tertentu sahaja. Jadi maknanya macam muka kata luka tu accident. Kena bahak, kena rata jalan ni, habis muka ni. Contoh yang kuah paper, yang Pak Bilal kena simbah, kena bakar tu. Ya Allah, teruk betul kan? Kuah paper kan? Tu contoh kita nak berwuduk macam mana. Berwuduk tak boleh kena air. Tayamum jauh sekali. Tak boleh. Jadi misal kata muka tak boleh kena. Maka dia berwuduklah tempat yang boleh kena. Begitu juga bertayamum. Tayamum katakanlah muka dia tak boleh kena, air tak boleh kena, debu tak boleh kena. Maka dia boleh kena dekat tangan sahaja. Maka niat pertama dia adalah bermula di tangan. Niat dia bermula di tangan. Kalau orang yang sempurna, normal, maka niatnya bermula di muka. Kalaulah orang tu begitulah wuduk, begitulah tayamum, kalau muka tu dia tak boleh guna, tak boleh langsung kena air, tak boleh kena debu, di mana tempat pertama dia boleh kena debu, Ustaz? Dia boleh kena dekat tangan. Contoh kata. Maka niat wuduk dia, niat tayamum dia adalah bermula di tangan. Itu antara cara-cara yang telah disebut di sini. Kemudian bacalah basmalah sebagaimana sunat wuduk sama juga dan melekatkan dua telapak tangan ke tanah yang suci lalu menyapu ke bahagian muka kemudian kedua-dua tangannya hingga ke pergelangan. Keterangan hadis yang paling sahih yang ditegaskan mengenai cara tayamum adalah sebagaimana hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ajnabtu falam usib al-ma' fatama'ak tu fi as-sa'id wa sallaitu fa zakartu dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam innama kana yakfika hakadha wa daraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffayhi al-ard wa tanfukhu fihi ma thumma masaha fihi wajhahu wa kaffayhi. Aku dalam keadaan berhadas berjunub dan tidak mendapat air, maka aku pun bergelimang dengan tanah. Pertama. Seorang sahabat pertama air tak ada. Air tak ada dalam keadaan berjunub berhadas besar. Jadi kalau kita berhadas besar, kita mandi wajib meratakan air seluruh badan. Dia pun tak ada air, dia berguling atas tanah. Berguling atas tanah. Jadi apabila beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata sebenarnya kamu cukup melakukan seperti ini.
Dia meletakkan dua telapak tangan ke tanah, lalu meniupkan dua tangannya kemudian dengan debu, dan kemudian menyapu bahagian muka, disusuli dengan menyapu kedua telapak tangannya. Hadis ini sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wallahu alam bissawab. Okey, setakat ini ada soalan tak? Sebab benda ni saya baca sikmah lalu, mungkin ramai dah tahu benda ni. Tapi tak apa, kalau ada soalan apa-apa silakan. Ada lah? Kita pergi lagi. Kita masuk muka surat 184. Perkara-perkara yang dibolehkan setelah bertayamum. Tayamum adalah sebagai pengganti wuduk dan mandi wajib ketika tidak ada air. Jadi seseorang yang bertayamum dibolehkan melakukan apa sahaja yang dibolehkan dengan wuduk dan mandi, seperti mengerjakan solat, menyentuh Al-Quran dan lain-lain dan sebagainya. Dia kata syarat yang pertama, masuk waktu solat bukanlah syarat sah bertayamum. Anda perhati betul-betul. Sebab tu kata jangan baca seorang-seorang kata tempat buku ni, kena dengar saya cakap. Buku ni kata untuk bertayamum bukan syarat masuk waktu baru boleh bertayamum. Maknanya seperti wuduk. Mu boleh wuduk bila-bila pun. Soalan yang orang ni kata. Mu boleh wuduk bila. Kamu boleh wuduk sampai bila-bila boleh. Katakan Zuhur pukul 1:30. Kamu nak wuduk pukul 12 pun tak ada masalah. Begitu juga dengan tayamum. Tetapi Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu mensyaratkan. Imam Syafi'i yang kita pegang di Malaysia ni. Dia mensyaratkan untuk seseorang itu bertayamum tidak seperti wuduk. Kalau wuduk anytime boleh, tapi bertayamum wajib pastikan waktu masuk terlebih dahulu. Berlawanan dengan buku ni. Itu kenapa? Sebab apa? Imam Syafi'i ini seorang imam yang sangat detail dan hati-hati. Dia bimbang, takut-takut mungkin ada air selepas azan ke masuk waktu kan ada air. Maka ketika itu wajib kena guna air. Sampai kat hujung sekali Imam Syafi'i suruh tunggu. Sampai kat hujung, maknanya sampai last sekali dah azan, dah masuk semayang, tak ada air juga, barulah kamu bertayamum. Sampai kat itu. Begitu juga kalau mengikut mazhab Syiah Hanafi, dia kata tak kisah. Boleh bertayamum sama ada masuk waktu ataupun tidak. Yang kedua, seseorang yang bertayamum satu kali boleh mengerjakan solat sebanyak-banyaknya, sama ada solat fardu maupun solat sunat. Ini juga hati-hati. Mengikut jumhur para ulama selain pada Syafi'i. Memang begitu. Kita boleh guna tayamum kita seperti wuduk. Kita tayamum untuk solat maghrib, kita boleh guna tayamum untuk solat isyak, kita boleh guna tayamum untuk qada, kita boleh guna tayamum untuk apa-apa sahaja tayamum tadi. Tetapi seorang-seorang Imam Syafi'i kata satu tayamum untuk satu sahaja solat fardu. Baca betul-betul. Satu solat untuk tayamum untuk satu saja solat fardu. Dia kata sini la yajuz lil tayammumi ay yusalli wahid akthar min fardhah kama syaa wa ma syaa min nawafil. Imam Syafi'i kata satu tayamum boleh guna untuk satu solat fardu, tapi boleh guna hak-hak lain untuk solat sunat, boleh guna tayamum yang sama untuk baca Al-Quran, tapi untuk solat-solat fardu yang lain tak boleh. Jika seseorang itu bernazar, dia kata selepas sembahyang maghrib aku nak sembahyang sunat sebanyak 10 rakaat. Asalnya sembahyang sunat, tapi sebab seorang itu bernazar, dia bertukar menjadi wajib. Maka dia kena tayamum setiap kali 2 rakaat, kena tayamum yang baru. Sebab tu kata-kata nak nazar ni, tengok-tengoklah, jangan nazar ikut suka hati je. Menazar ikut sonok lepas mulut, tapi dah jadi, barulah kelang kabut. Okey. Itulah bezanya antara Imam Syafi'i dan juga Imam dengan jumhur para ulama. Kalau kita baca situ, takut-takut kita keliru. Ni dalam kitab Al-Mu'tamad jilid yang pertama, muka surat 3998. Sajalah menyatakan perkara tersebut. Okey. Bagaimana pula dengan kita bertayamum untuk solat jamak? Kita maklum bahawa seseorang yang jamak solatnya, solat khususnya jamak takdim, maghrib dengan solat isyak dalam waktu maghrib ataupun solat asar dalam waktu zuhur. Jadi kita maklum bahawa kita tidak boleh menceraikan, kita menjarakkan di antara solat yang pertama dengan solat yang kedua. Imam Syafi'i kata kalau kita jarak begitu lama, dia akan batal jamak tersebut. Contohnya, kita sembahyang maghrib tadi, kita musafir, kita nak jamak solat isyak. Lepas saya jadi imam tadi, tuan terus berundur ke belakang, akad takbir,
itu solat isyak. Jangan biarkan wirid baca doa sampai habis. Kalau dah doa sampai habis tu, dah terputus di antara kedua-duanya, tuan-tuan dah tak boleh nak jamak dengan isyak, jadi kena tunggu masuk waktu isyak, baru boleh qasar solat tersebut. Jamak dah hilang. Kita kena faham dah. Sebab tu kalau kita jamak, kita tengok kalau solat jamak lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia tanpa lengoh-lengoh tu bangun iqamat, dia tu akad takbir untuk solat yang berikutnya, yang jamak tadi. Kalau untuk yang bertayamum, tak sempat nak buat begitu. Sebabnya, solat maghrib adalah fardu, solat isyak adalah fardu. Saya sebut tadi, kalau kita bertayamum, setiap solat tayamum untuk solat fardu saja, tidak boleh guna untuk maghrib dengan isyak sekali. Dan jarak begitu lama, boleh ke tidak? Itu special untuk kita tayamum. Mana tuan-tuan, lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum sampai maghrib, cepat-cepat pergi tayamum dan guna pula tayamum yang baru tadi untuk solat isyak. Begitulah, begitu juga kita jamak di antara Zuhur dengan juga waktu asar. Jadi kadang-kadang orang tak beringat benda tu. Dia lepas jamak, dia niat nak jamak. Lepas Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia wirid dengan wirid yang panjang. Jadi sebenarnya kalau ikut pada mazhab Syafi'i, kalau kita nak jamak maghrib dengan isyak, asar dengan zuhur dengan asar, kita berhenti di antara dua solat itu tidak melebihi dengan qadar satu bacaan surah Al-Fatihah. Kalau lebih daripada itu, terputuslah hubungan di antara jamak dua solat tersebut. Tetapi kita tengok surah 185. Kita tengok perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Dia kata di sini, perkara-perkara yang membatalkan, minta maaf, surah 184. 184 juga saya nak sebut sikit mengenai hukum tayamum tadi. Sama juga dengan hukum istihadah. Sama hukum istihadah. Maknanya, tayamum, kalau dia kena ambil setiap waktu, tayamum dia, kalau orang istihadah, ataupun orang yang penyakit kencing tak lawas, dia kena ambil wuduk setiap kali nak solat fardu. Dia tak boleh guna wuduk yang sama untuk dua benda yang fardu. Tak boleh. Tapi boleh guna untuk benda-benda sunat yang lain. Berbeza dengan beg kolostomi yang saya sebut pada minggu sebelum ni. Kalau orang beg kolostomi tu, dia bawa beg dekat pinggang dia, yang ada najis dalam poket dia. Jenis orang penyakit usus atau penyakit pundi kecing, dia bawa, dia tebuk pundi kecing dia, atau tebuk usus dia tu, yang mana dia tak perasan pun najis keluar masuk dalam beg dia. Jadi adakah batal solat dia? Tak batal solat dia. Melainkan najis tu keluar, meleleh keluar, maka batal. Tapi untuk orang penyakit tersebut, dia boleh guna wuduk yang sama untuk solat isyak selagi tak batal. Dia boleh guna, tak sama. Setengah orang kata, mana orang pakai beg kolostomi ni sama dengan istihadah? Tak sama. Itu special untuk orang yang bawa beg kolostomi. Okey. Kita pergi kepada perkara yang membatalkan tayamum. Muka surat 184. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum adalah sama dengan segala sesuatu yang membatalkan wuduk, memandangkan ia sebagai pengganti kepada wuduk tersebut. Demikian juga ia batal disebabkan adanya air bagi orang yang tidak menemukannya, atau seseorang yang tidak dapat menggunakan air sudah dinyatakan dapat menggunakannya. Tetapi jika seseorang mengerjakan solat dengan bertayamum, kemudian menemukan air atau dapat menggunakan setelah mengerjakan solat, maka orang itu tidak wajib mengulangkan solat tersebut. Meskipun waktu solat masih ada. Okey. Tetapi, saya tak baca hadis itu, tetapi tetapi apabila air dijumpai setelah memulakan solat, tapi belum lagi selesai daripada mengerjakannya, maka tayamum menjadi batal kepada orang itu, diwajibkan dia berwuduk dengan menggunakan air berdasarkan hadis Abu Zar sebelum ini. Seandainya orang berjunub atau perempuan nak kena haid bertayamum kerana adanya salah satu sebab membolehkan bertayamum lalu mengerjakan solat, maka dia tidak wajib mengulangkannya balik solat setelah dikerjakan. Tetapi dia hanya wajib mandi apabila sudah mampu dan dibenarkan menggunakan air tadi. Jadi kita maklum bagi orang yang dekat bahadah besar. Kerana bahadah besar, dia bertayamum. Jadi nak menggantikan mandi wajib, nak menggantikan wuduk. Jadi apabila dia dah bertayamum dan dia menggunakan tayamum tersebut untuk solat, maka lepas dia solat ada air. Adakah dia kena ulang balik solat tadi? Tak perlu. Yang perlu diulangnya baliklah mandi wajib saja. Sebab mandi wajib ni tayamum untuk sementara saja. Jadi dia kena mandi wajib seperti biasa, dan solat-solat yang telah digunakan dengan cara bertayamum tadi tidak perlu dikodokkan balik. Okey. Tengoklah kitab Muktamad muka surat 110. Bawa dua kitab untuk orang estate mana ni.
Mengikut pandangan mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala anhu mengenai apa nama ni luar pada kitab ni. Kitab lain saya baca ni, kitab Mu'tamad ala mazhab Syafi'i karangan Muhammad Az-Zuhaili. Dia kata sedikit apa perbezaan di antara orang musafir dengan orang yang tidak musafir. Beza sedikit. Dia kata kalau orang dalam keadaan yang bermukim macam kita bertayamum dan kemudian lepas kita solat tengok-tengok air ada dan waktu masih ada. Mengikut Syafi'i, kitab ini wajib diulang balik solat yang baru tadi. Melainkan kita dalam keadaan musafir, kalau kita sudah solat, air ada kemudiannya, maka solat kita tidak perlu diqada balik. Mana tu dengan begitu. Berbeza dengan mukim tadi. Cuma ada dua pandangan di sini. Saya rasa pandangan jumhur lebih sesuai. Sekiranya kita telah solat menggunakan tayamum dan selepas solat air ada, maka solat itu dianggap sebagai selesai, maka berwuduklah untuk solat-solat yang berikutnya. Jadi itu takut-takut saya cerita ni, takut ustaz kata orang ni bermukim. Saya cerita balik. Ada pandangan di sini, tetapi majoriti para ulama kata mana-mana solat yang telah kita selesaikan dengan cara bertayamum tidak perlu diulang balik. Hatta tengah-tengah solat tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Air dah ada. Adakah kita kena berhentikan solat tersebut? Maka jumhur para ulama kata tidak perlu kita berhenti solat tersebut, cukuplah kita selesaikan solat tersebut dan lepas selesai barulah kita berwuduk untuk solat-solat yang akan datang. Okey, kita masuk muka surat 186. Ini juga di antara poin yang saya nak cerita sedikit pada malam ini, muka mengenai menyapu di atas pembalut. Okey, ini orang jenis orang patah tangan, jenis orang aksiden dan sebagainya. Sebabnya jumpa 10 orang ustaz, 10 bagi jawapan yang berbeza-beza. Hak pening kepalanya kita. Hak ustaz tu cakap semua betul belaka. Cuma orang ni guna kitab lain, yang guna kitab lain. Hak pening siapa tuan-tuan? Kita. Lalas sekali tak payah sembahyang. Selesai. Tak boleh. Jadi malam ni saya nak cerita sedikit mengenai orang yang dalam keadaan berbalut tangan, dan saya rasa saya dah cerita masa mukaddimah, saya sampai di sini dulu. Pertama, dalam kes orang yang pakai balutan tangan. Kalau zaman dulu, kita tak ada masalah sangat. Kita pakai kayu, pakai buluh, balut yang pada tangan. Sekarang tak, semua pakai siming. Kalau pakai siming, pergi ke hospital, boleh doktor sekejap nak ambil wuduk. Doktor tak cara dah kita. Nak selamatkan tangan kita. Tak cara dah ada wuduk atau tak ada wuduk. Jadi, isu sekarang ini, pandangan ulama' mengatakan bahawa untuk orang yang berbalut tangan ini, ada beberapa kaedah dan berselisih di kalangan mereka. Yang kedua juga yang saya nak sebut di sini mengenai orang yang balut tangan disebabkan luka. Ini pakai handy plus. Kena hati-hati. Kadang-kadang kalau kita pergi hospital, kita pergi ke emergency, biasanya doktor dah tahu dah balutan dia tu setakat mana perlu dilebihkan, dikurangkan. Contohnya lukanya kata 1 inci, biasanya doktor akan balut ke 1,5 inci untuk mengelakkan masuk air di celah-celahnya. Tak apalah, doktor dah tahu dah. Bagaimana dengan kita? Katakanlah luka 1 inci, kita balut sampai 3 inci. Lepas tiba-tiba nak pakai dengan cara ini. Tak boleh. Anda perhati betul-betul saya cakap. Okay. Kalau kita balut tangan dengan cara yang dengan sendiri, yang pandai-pandai kita, maka kita kena tengok balutan kita tu melampaui ataupun tidak. Kalau melampaui daripada hak yang sepatutnya, wajib kita kena buka. Tetapi kalau dibalut oleh pakar, oleh doktor kata jangan buka selepas seminggu baru boleh buka. Kalau kita buka juga kerana nak berwuduk, boleh menyebabkan mudarat dosa kita. Tu. Dosa kita. Kalau kita buka, boleh menyebabkan mudarat. Okay. Jadi, saya sebut balutan tadi, yang jenis siming tangan tadi. Yang pertama, ulama' kata, kalau kita siming tangan dan sempat kita berwuduk, selepas berwuduk baru siming tangan, maka nak solat kemudian nanti, just kita ambil air sembahyang seperti biasa, dan sampai atas tangan nanti, kita ambil air, kita luruk je atas tangan. Merata ke tak payah basah, merata saja. Lepas tu, kepala kita, kaki basuh macam biasa. Selepas berwuduk, kita kena pergi tayamum. Faham cerita saya tadi? Ini pandangan pertama, ulama' yang pertama. Ulama' pertama kata, kalau kita berwuduk, maknanya sebelum kita balut tangan, kita sempat berwuduk, maka sekarang nanti, selepas balut tangan nanti, kita ambil wuduk seperti biasa, sampai dekat balut, lepas tu sapu begini saja,
Lepas tu kat kepala, kaki basuh macam biasa. Selepas itu, wajib kena pergi tayamum. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua. Kita azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا وبعثهم مقام محمود innaka la taghlib. Okey. Baik, yang tadi kata kalau kita sempat berwuduk dan apabila kita lepas tu kita balut tangan, kita berwuduk seperti biasa, selepas sapu atas tangan kita dengan air dah selesai wuduk secara sempurnanya, maka hendaklah bertayamum. Tapi pendapat yang kedua. Pendapat kedua ini merupakan pandangan pegangan oleh jumhur majoriti para ulama. Hak pertama tadi Syafi'i. Majoriti para ulama mengatakan bahawa apabila kita terlepas dah berwuduk selepas kita dah berwuduk dan barulah kita balut tangan, maka kita berwuduk seperti biasa, sapu tangan atas ni dan tidak perlu dah bertayamum. Jadi tuan-tuan tengok hak mana satu, hak mudah sikit. Hak nombor dua kan, tak perlu bertayamum. Jadi kebanyakan para ulama pegang yang tu. Kita pulang pada tuan-tuan nak ambil yang pertama betul, hak kedua apa betul. Hak paling keras sedikit adalah sekiranya seseorang tadi dia sempat berwuduk, hak ni langsung tak sempat berwuduk, terus dia balut tangan, siming tangan, maka mengikut pandangan yang pertama yang dipelopori oleh mazhab Syafi'i, dia kata berwuduklah seperti biasa, sapulah air atas tangan, lepas tu solatlah, tapi solat itu adalah semata-mata solat menghormati waktu. Jadi maknanya selepas buka balik tangan kita pada siming itu, wajib kena qada seluruh solat-solat kita yang lepas. 10 hari ke balut tangan ni? 20 hari. Kalau 10 hari, 170. Kalau 20 hari, 340 hari tuan-tuan kena qada balik solat.
Tapi ada majoriti para ulama mengatakan bahawa tak betul tu. Jadi dah kita dah balut tangan, doktor balut tangan hanya nak selamatkan tangan kita lebih besar daripada itu. Maka sekiranya dah dibalut tangan, walaupun tak sempat berwuduk, dia kata, memadailah sapu tangan di atas tu, dan tempat lain basuh macam biasa, dan solatlah seperti biasa, dan tidak perlu diqadak balik solat tersebut. Jadi, bagi pandangan saya, selepas saya tengok dua-dua pandangan tersebut, tengok pada hujah, tengok pada dalil, pandangan majoriti para ulama ketika itu lebih kuat berbandingkan pandangan Imam Syafi'i sendiri ketika itu. Nah, sebab zaman dulu balut biasa, zaman sekarang pakai simen. Saya rasa musyaqqah dia itu lebih besar. Nah, jadi saya rasa ambil pendapat Nabi sebut, "Idza amartukum bi amrin fa'tu bihi mastata'tu." Apabila kamu telah diperintah melakukan satu ibadat, maka lakulah seperti mana yang kamu mampu. Jangan paksa, sebab bila kita paksa tu boleh mudaratkan diri kita, maka perkara tersebut berlawanan dengan kehendak agama. Ingat saya baca hadis yang sebelum ni, yang mana seorang sahabat, yang mana ketika itu apabila seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, luka dia tu parah, berperang kena toreh kepala, maka tanya seorang sahabat, bagaimana aku nak berwuduk? Maka sahabat tu kata, kamu kena berwuduk seperti biasa, kamu tetap kena buka balutan kamu, berwuduklah seperti biasa. Maka kawan tu berwuduk seperti biasa, lepas berwuduk tu meninggal. Maka perkara tersebut sampai kepada Rasulullah. Maka Rasulullah panggil sahabat yang nasihat perkara itu. Kamu telah membunuh sahabatmu, katanya Nabi. Maka Nabi baca hadis tadi, "Idza amartukum bi amrin fa'tu bihi mastata'tu." Apabila kamu diperintah melakukan ibadat, membuat setakat mana kamu mampu. Jangan paksa, jangan mudaratkan diri kamu. Yang penting kamu solat. Itu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Okey, ada masa 2-3 minit ini, saya buka soalan, takut ada nak bertanya dan sebagainya. Silakan. Adakah solat menghormati waktu ni sama dengan solat yang sebenar? Okey. Sebenarnya, kalau ikut pada darjat solat menghormati waktu ni, walaupun saya tengok pandangan Syafi'i dalam bab itu, sebenarnya dia juga beringat. Sebabnya kalau kita tidak, kalau kata bagi pandangan dia, daripada tak solat langsung, baik kamu solat. Takut-takut mati tengah jalan, setidak-tidaknya solat ini telah pun settle. Tapi jumhur jawab balik. Dia kata, kenapa kamu nak solat waktu, nak menghormati waktu? Dah dalam keadaan tersebut, itu yang kamu mampu, solatlah ketika itu pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bertanya, adakah solat menghormati waktu darjat sama dengan solat biasa? Sudah tentu tak sama. Kenapa kita nak solat menghormati waktu? Sebaliknya kita solatlah seperti mana yang kita mampu ketika itu. Nah, okay, lagi. Itu pandangan saya kan. Jangan pula orang tu ini, geng-geng mana pula begitu ni. Tak salah, tuan-tuan nak pakai nak menghormati waktu, silakan. Nah, yang isunya yang berlaku ketika meeting fatwa Kelantan yang bulan sebelah baru ni, ada sedikit berdebat berlaku di antara kami lah. Ketika itu mengenai solat menghormati waktu, khususnya di atas kapal terbang. Kalaulah orang tu tidak ada wuduk, dia boleh bertayamum. Tapi bagaimana dia ni tak boleh, kalau pakaian dia kotor. Tak boleh langsung nak bawa masuk dalam solat. Kalau berwuduk pun tetap pakaian kotor, tayamum pun tetap pakaian kotor. Maka adalah pandangan itu kata kena solat menghormati waktu, masa apa di airport nanti kena ulang balik solat tersebut. Kalau dah habis waktu, kena qada balik solat tersebut. Jadi ada pihak yang menyanggah, dia kata tidak. Dia kata kalau kita dah pakaian kita kotor, itu yang pakaian kita ada ketika itu, solatlah ketika itu. Walaupun kadang-kadang pakaian kita kotor. Sampai di airport nanti, kalau kamu nak qada, silakan. Kalau tak nak qada, maka selesai dah solat tersebut. Jadi kebanyakan ulama dunia, dia pakai pandangan itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itulah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mu'allimat Ibrahim al-hikmata allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna, fafahamna Sulaiman kullan atayna hukma wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibali yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخرجنا من الظلمات الجهل والنسيان برحمة الرحمن اللهم زدنا علما ارزقنا فهما برحمة الرحمن اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمة الرحمن اللهم ارزقنا فهم النبي صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان في خسر إلا الصالحات وتواصوا بالحق بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.